Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Isnin yang kedua, anjuran Madrasah Jumaiyah Kampung Padang Balang, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 89, yang mana masih lagi Al-Fadhil Ustaz Mahathir membincangkan tentang Al-Asyairah, iaitu ulama-ulama yang mengikut manhaj, cara yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Kenapa penting dimasukkan tajuk ini? Kerana terutamanya kebelakangan ini ada segelintir umat Islam yang semakin berani mempertikaikan Asyairah ini, memperlekeh-lekehkan Asyairah, dan bahkan menganggap Asyairah ini golongan yang sesat. Padahal Asyairah inilah merupakan majoriti para alim ulama umat Islam. Manhaj mereka kebanyakannya adalah manhaj Asyairah. Jadi sesiapa yang menyesatkan, apatah lagi kalau sampai mengkafirkan Asyairah, berarti dia telah menyesatkan atau mengkafirkan majoriti umat Islam. Itu yang difatwakan sesat di Terengganu tu, Ustaz Mahib Khawli, Jabatan Mufti Terengganu telah keluarkan fatwa bahawa ajaran beliau sesat lagi menyesatkan. Salah satu pendirian beliau adalah beliau menganggap Asyairah ni adalah golongan sesat. Bahkan kalau orang tu sembahyang Jumaat, imam dia tu Ash'ari dari segi akidahnya, maka kata dia nanti balik kena ulang sembahyang Zuhur. Tak boleh sembahyang belakang imam yang bermazhab Ash'ari. Soalan, apakah peranan yang telah dimainkan oleh para ulama dari kalangan Asyairah dalam sejarah Islam? Jadi orang-orang yang tak malu dia mengkritik, menghentam Asyairah sesat dan sebagainya, dia tidak sedar bahawa ilmu-ilmu yang dia pelajari
dalam agama selama ini, dia terhutang budi kepada ulama Asy'ariyah. Ilmu apa yang dia belajar? Adakah ilmu bahasa? Adakah ilmu nahwu? Adakah ilmu akidah? Adakah ilmu fiqh? Adakah ilmu tasawuf? Adakah ilmu apa sahaja, hadis, tafsir dan sebagainya? Melainkan di situ ada peranan ulama-ulama Asy'ariyah yang menyuburkan dan menyampaikan serta mempertahankan ilmu-ilmu ini. Jawapan, ulama Asy'ariyah adalah para pemimpin ulama. Maknanya mereka ini menjadi imam kepada a'immah. Mereka ini menjadi pemimpin kepada ulama. Sedangkan ulama itu sendiri sudah pada posisi memimpin. Ya. Ulama itu sendiri adalah pemimpin umat, pemandu ummah, memandu ummah ke arah kebenaran. Asy'ariyah ni pemimpin kepada ulama. Mana ulama-ulama ni mengikut kepada ulama-ulama Asy'ariyah, iaitu yang membawa petunjuk di mana ilmu mereka memenuhi bahagian timur dan barat dunia dan disepakati oleh manusia atas keutamaan, keilmuan dan keagamaan mereka. Asy'ariyah adalah tokoh-tokoh dalam bidang hadis, tokoh dalam bidang fiqh, tokoh dalam bidang tafsir, tasawuf, yang menjadi rujukan para ulama seperti Jadi Ustaz Mahathir sebut 14 nama ulama Asy'ariyah dalam kitab ini di muka surat 89 hingga muka surat 90, iaitu yang pertama tentulah pengasas manhaj Asy'ari sendiri, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat meninggal dunia pada tahun 324 Hijriah. Saya rasa ada silap cetak di sini, tapi ditulis di sini 234 Hijriah. Al-Imam Daruqutni, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir menarik, beliau adalah murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Makanya kawan-kawan kita yang beraliran Wahabi suka rujuk kepada tafsir Ibn Kathir, kerana mereka ini kagum dan mengidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi ini tafsir yang disusun oleh murid Al-Imam Ibn Taymiyah, itu tafsir Ibn Kathir. Tapi sebahagian daripada mereka tidak perasan bahawa Al-Imam Ibn Kathir dari segi akidah adalah Asy'ari, tidak ikut kepada manhaj Al-Imam Ibn Taymiyah, iaitu Hanabilah Hasyawiyah yang terjerumus kepada tashbih dan tajsim. Al-Imam Ibn Kathir adalah Asy'ari. Demikian yang digelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, raja orang Islam, raja orang-orang yang beriman dalam bidang hadis, terjemahan dia. Tapi ini satu martabah yang tinggi sekali dalam bidang hadis, iaitu Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, juga Asy'ariyah. Yang ke-12 Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Yang ke-13 Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Yang ke-14 disebut tokoh yang semasa, iaitu yang hidup pada kurun ke-20 Masihi, almarhum Al-Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahmatullah alaihim ajma'in, dan ramai lagi. Syekh Yasin Al-Fadani ini alhamdulillah bersambung sanad pengajian saya itu kepada beliau melalui yang saya tahulah almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala, guru saya. Dan sekarang ini Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, beliau juga pernah berguru dengan Syekh Yasin. Jadi saya berguru dengan Syekh Nuruddin. Alhamdulillah lah kita bersambung, walaupun ilmu memang jauh lah ilmu kita ni tak tahap buku lali dia pun tak sampai. Tapi harap-harap dengan bersambungnya sanad pengambilan ilmu itu ada kebaikan, ada keberkatan yang Allah Ta'ala kurniakan. Hanya 14 tokoh yang disebut oleh Ustaz Mahathir dalam kitab ini. Jadi saya ambil inisiatif
untuk menyebut daripada slide yang saya ada kalanya saya bentangkan bila berbincang tentang tajuk Asy'ariyah dan juga Wahabi. Kenapa? Kalau satu masa dahulu yang kuat menentang Asy'ariyah adalah golongan yang dikenali sebagai Mu'tazilah. Kerana ada beza kefahaman dalam masalah takdir Allah Ta'ala, dalam masalah melihat Allah Ta'ala dan beberapa isu lagi. Mu'tazilah ini tergelincir daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada masa itu mereka ada kekuatan politik. Mereka mendapat sokongan daripada khalifah. Lalu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan ulama-ulama Asy'ariyah bangkit berdebat dengan golongan Mu'tazilah sehingga akhirnya fahaman bid'ah Mu'tazilah ini dapat dikalahkan. Ini cerita lama dulu. Kita katakanlah lebih kurang 1000 tahun yang lalu lah. Tapi kebelakangan ini, lebih kurang dalam 200-300 tahun yang lalu, bangkit pula satu golongan yang juga menentang Asy'ariyah dan menyesatkan Asy'ariyah. Kalau tidak secara keseluruhan pun, secara sebahagian-sebahagian. Iaitu golongan Wahabi. Mereka mengatakan Asy'ariyah ni adalah al-firqatud dhallah. Asy'ariyah ni adalah golongan yang sesat. Lalu yang tak sesat siapa? Mereka lah. Mereka kata mereka lah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Asy'ariyah ni tak betul. Padahal kalau kita lihat, majoriti ulama di seluruh wilayah mengikuti Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Sekarang mereka mudah pelekehkan kerana orang tu sudah meninggal dunia, sudah tidak boleh bangkit untuk berdebat dengan mereka. Tapi kalaupun berdebat dengan kita pun belum tentu mereka menang. Padahal kita bukan jauh lagi nak banding dengan ilmu, kehebatan, kecerdikan, kebijaksanaan ulama-ulama Asy'ariyah. Kita ni hanya pengikut saja. Kalau nisbahnya kita ni rakyat jelata saja, bukan menteri, bukan pemimpin. Pun belum tentu mereka boleh menang kalau debat dengan kita. Tapi oleh kerana tokoh-tokoh ini telah lama meninggal dunia, maka mereka memperlekehkan. Para imam berbagai kota, bukan imam solat ya, imam dalam ilmu, ulama-ulama yang menjadi ikutan di seluruh generasi mengajak kepada mazhab Asy'ariyah, dan para pengikutnya adalah mereka yang menjadi rujukan. Makna yang ikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari ini dalam bab agama, umat Islam merujuk kepada mereka dalam hukum hakam. Nak tahu halal haram, rujuk kepada ulama Asy'ariyah. Dan nak mengeluarkan fatwa yang masyarakat percaya kepada fatwa mereka juga adalah ulama-ulama Asy'ariyah. Maka kalau orang itu mahu membuka mata, tidak terpedaya dengan tipu daya golongan Wahabi ini, mereka akan dapati bahawa Asy'ariyah ini diikuti oleh majoriti ulama tafsir. Kita buka kitab tafsir yang besar-besar, insya-Allah majoritinya adalah Asy'ariyah, ya. Kemudian majoriti ulama ahlul hadis, majoriti ulama ahli fiqh, majoriti ulama ahli akidah, majoriti ulama ahli sejarah, majoriti ulama ahli nahwu, grammar bahasa Arab pun yang expert adalah ulama Asy'ariyah. Majoriti ulama ahli tasawuf, majoriti ulama ahli lughah, ahli bahasa, majoriti ulama berbagai bidang adalah Asy'ariyah. Bahkan pahlawan-pahlawan dan juga sultan-sultan yang adil dalam sejarah Islam Asy'ariyah. Yang terkenal Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, ya, yang disebut dalam hadis nikmal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin perang itulah yang membuka kota Konstantinopel itu, yang Nabi puji sebagai sebaik-baik panglima perang. Akidahnya adalah Asy'ari. Baik, saya sebut sepintas lalu, dan mungkin tak mustahil sebahagian daripada nama yang saya sebut ini, sebahagian daripada kita tak biasa dengar, sebahagian tu sudah masyhur, dan tak mustahil juga saya mungkin tersilap baris sebut nama sebab ramai. Mungkin kalau saya silap baris tu tolong tegurlah, ya. Dalam bidang tafsir dan ulumul Quran, ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama yang pakar dalam Al-Quran yang bermazhab Asy'ariyah antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibn Al-Arabi, Al-Razi, Ibn Atiyah, Al-Mahalli, Al-Baydawi, Abu Hayyan.
Ibnul Al-Jazri, Az-Zarkashi, As-Sayuti, Al-Alusi, Az-Zarqani, An-Nasafi, Al-Qasimi, As-Sa'alabi. Sementara ulama-ulama Asy'ariyah itu sebahagian, ya. Kita mungkin tak mampu nak sebut semua, tapi sebahagian, iaitu ulama dalam bidang hadis dan juga ulum hadis. Sekarang ni dah ada penipuan, ya. Orang yang sokong fahaman Wahabi, dia itu mengatakan polemik akidah antara ahli hadis dan juga Asy'ariyah. Konon-konon, ya, nak bagi gambaran bahawa dalam bab akidah Asy'ariyah ni bercanggah dengan ahli hadis. Jadi tak betul. Mungkin orang-orang yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, biasanya otak mereka tak boleh berfungsi dengan begitu bagus, mungkin terpedaya. Tapi orang yang masih boleh berfikir, dia akan rasa tak betul dah tajuk tu. Kenapa? Kerana majoriti ahli hadis Asy'ariyah. Macam mana Asy'ariyah lawan ahli hadis? Sedangkan ahli hadis tu mereka lah. Kalau tidak 100% pun kita tak salah kalau kita katakan 90% daripada ahli hadis adalah Asy'ariyah. Antaranya Al-Imamul Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Asakir, Al-Khattabi, Abu Nu'aim Al-Asbahani, Al-Qadhi Iyad, Ibn Salah Al-Munziri, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibnul Munir, Ibn Battal Al-Iraqi dan anak beliau, Ibn Jama'ah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Izz bin Abdul Salam, Al-Haythami, Al-Mizzi, Al-Badrul Aini, Al-Ala'i, Ibn Furaq, Ibn Al-Mulaqqin, Ibn Daqi Al-Aid, Ibn Zamlakani, Az-Zaila'i, As-Sayuti, Ibn Alan, As-Sakhawi, Al-Munawi, Al-Qari, Al-Baiquni, Al-Laknawi, Az-Zabidi. Ini adalah ulama-ulama hadis yang akidah mereka adalah Asy'ariyah. Tapi kesihanlah, ya, tengok orang-orang yang dah jadi bodoh lah ikut Wahabi ni, dia macam buta sejarah, buta fakta. Maka dia sewenang-wenangnya bercakap tentang Asy'ariyah ni, sebetulnya Asy'ariyah ni golongan sesat. Bahkan yang Muhib Qauli tu sampai menyamakan Asy'ariyah ni macam Kristian lah. Akidah dia macam akidah orang Kristian, macam akidah orang Jahmiyah dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang menunjukkan kejahilan orang yang bercakap. Ibaratnya kambing gila ditanduk bukit. Bukit dan runtuh ke tanduk kambing yang patah. Jelas. Ya. Jadi banyak orang tak center sekarang ni, menghentam Asy'ariyah dengan muka tak malu. Ya. Kemudian dari segi dalam bidang fiqh dan usul fiqh, ulama-ulama mazhab Hanafi yang Asy'ariyah ala Ibn Nujaim, Al-Kasani, Az-Sarkhashi, Al-Zaila'i, Al-Haskafi, Al-Mazarani, Al-Imam Kamal bin Hammam, Abdul Aziz Al-Bukhari, Ibn Abidin, At-Tahawi, Ibn Amir Al-Hajj, Al-Bazdawi, Al-Khadimi. Yang bermazhab Maliki boleh kata 100% adalah Asy'ariyah. Ya. Ulama-ulama yang ikut Imam Malik lah. Imam Malik bukan Asy'ariyah, ya. Kenapa? Kerana beliau dahulu. Imam Abu Hasan Asy'ari datang selepas beliau. Asy'ariyah ni pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi yang hidup dahulu takkan ikut yang hidup kemudian. Tak mungkin. Tapi akidah sama, ya. Akidah Imam Malik sama dengan akidah Asy'ariyah, itu akidah tanzih. Akidah mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Tak mungkinlah Imam Malik berakidah tashbih, Asy'ariyah dia akidah tanzih. Ya, tak. Ya. Pengikut Imam Malik mengikut kepada imam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Tinggal lagi bukan Asy'ariyah kerana beliau tokoh yang terdahulu daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi yang bermazhab Maliki, Asy'ariyah, Ibn Rushd, Al-Qarafi, Asy-Syatibi. Yang Wahabi selalu ikut dalam bab bid'ah ni selalu petik nama Imam Syatibi. Kerana apa? Kerana nak lari daripada pegangan majoriti para ulama yang menerima bid'ah itu terbahagi dua, termasuk ulama salaf seperti Imam Syafi'i menerima bid'ah terbahagi dua. Perkara baharu yang selari dengan syarak hasanah, baik, mahmudah, terpuji. Perkara baharu yang bercanggah dengan syarak itu sayyi'ah, buruk, atau dalalah, sesat. Jadi oleh kerana mereka tak nak terima, mereka salah guna fatwa Al-Imam Asy-Syatibi tentang bid'ah, padahal Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala adalah Asy'ari.
Maknanya mereka ambil kayu ukur bid'ah daripada tokoh yang ikut mereka adalah ahli bid'ah dari segi akidah. Mereka anggap Asy'ariyah ni ahli bid'ah, sedangkan mereka ambil kayu ukur bid'ah daripada ahli bid'ah. Contradiction. Ibnul Hajib, Imam Ad-Dardi, Al-Baqilani, Ad-Dasuki, Ibn Jizi Al-Adawi, Ibn Al-Hajj, As-Sanusi, Ibn Al-Alaish, Al-Iz bin Abdul Salam, Zarruq, Al-Laqani, Az-Zarqani, An-Nafrawi yang bermazhab Syafi'i dan Asy'ari. Kalau kita katakan mazhab Malik 100% adalah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i hampir 100% adalah Asy'ariyah. Mungkin ada seorang dua fiqhnya Syafi'i, akidahnya terikut Mu'tazilah. Fiqhnya Syafi'i, akidahnya terikut Musyabbihah. Ya, mungkin ada. Tapi minoriti lah. Jadi tak salah kalau kita katakan hampir 100% ulama mazhab Syafi'i akidahnya adalah Asy'ariyah. Jadi tak timbul soalan yang selalu ditanyakan, kenapa kamu bab fiqh ikut mazhab Syafi'i, tiba-tiba akidah Asy'ari? Patut kamu fiqh Syafi'i, akidah Syafi'i juga. Ini soalan yang mengelirukan. Seolah-olah akidah Imam Syafi'i dan akidah Imam Asy'ari berbeza. Tak timbul soalan tu sebab akidahnya sama. Tapi kenapa ikut Asy'ari? Kerana yang menonjol berjuang dalam bidang akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, perjuangan beliau dalam bidang akidah ada tapi tidak menonjol. Beliau lebih menonjol dalam bidang usul fiqh, dalam bidang fiqh. Tapi akidah beliau tidak beza, akidah tanzih. Cuma cara mempertahankan akidah berbeza mengikut cabaran zaman. Zaman Imam Syafi'i rahimahullah taala, bid'ah ni baru timbul. Baru timbul orang kata Quran tu makhluk dan sebagainya. Tapi zaman Imam Asy'ari macam-macam bid'ah lagi timbul. Mengatakan Quran tu makhluk, mengatakan orang tak boleh lihat Allah Taala di hari akhirat, yang mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah hanya melakukan dengan zat semata-mata, tak ada sifat. Pelbagai bid'ah lagi. Maka terpaksalah Imam Abu Hasan Asy'ari ini aktif berjuang melawan Mu'tazilah, sehinggalah orang yang berjuang dalam bidang akidah banyak bernaung di bawah mazhab beliau. Bukan berarti Imam Syafi'i itu berbeza, tidak. Hanya beliau hidup pada zaman yang cabaran akidahnya itu tidak sebagaimana di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi ulama-ulama Asy'ariyah Al-Juwaini dan anak beliau, Al-Imam Al-Juwaini ini dikenali sebagai Imamul Haramain. Imam Ar-Razi, murid pada Imam Juwaini itu Imam Ghazali, tak perlu diperkenalkanlah. Kalau nama Imam Ghazali itu sangat masyhur. Al-Imam Al-Amidi, Asy-Syirazi, Al-Sifraini, Al-Mutawalli, As-Sam'ani, Ibn Salah, Al-Asnawi, Imam As-Subki dan anak beliau, Imam Al-Baydawi, Al-Imam An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Ibn Rif'ah, Azra'i, Al-Syarbini, Al-Mahalli, Ibn Al-Muqri, Al-Bujairimi, Al-Hisni, Zakaria Al-Ansari, Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ar-Ramli. Al-Ghizi, Ibn Naqib, Al-Attar, Al-Bunani, Ad-Dimyati, Al-Baijuri, Ibn Al-Qasim, Wal-Qulubi, Umairah. Ini ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang Asy'ariyah. Adapun yang Hanabilah, mazhab Hambali memang pecah. Mazhab Hambali dari segi akidah sebahagian terpengaruh dengan tashbih dan tajsim. Mereka disebut sebagai Hanabilah Hasyawiyah, ya. Hanabilah yang terpinggir. Hasyiyah ni kalau catatan tepi kitab tu adalah hasyiyah, maknanya mereka ni terpinggir. Sementara Fudalaul Hanabilah, tokoh-tokoh terkemuka yang mazhab Hambali, sama ada mereka itu adalah Asy'ariyah ataupun mereka itu adalah Mufawwidah. Mufawwidah ni maknanya Asariyah yang asli. Mereka tak bincang ayat-ayat sifat tu, istawa makna apa. Serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala bahawa makna itu makna yang layak dengan Allah. Masih ada sunnah wal jamaah. Tapi yang masalah ni yang kata istawa tu makna Allah bertempat atas aras, ataupun Allah duduk atas aras, tapi cara yang layak dengan Allah. Itu yang jadi musyabbihah. Ataupun yang Asy'ariyah yang menerima makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah, seperti istawa dengan makna menguasai, istawa dengan makna Allah itu menggagahi arasy, istawa dengan makna Allah menjaga arasy. Mana-mana makna yang tidak bercanggah dengan akidah, Asy'ariyah terima. Baik. Kemudian ahli sejarah juga,
Qadhi Iyad, Al-Muhib At-Tabari, Ibn Asakir, Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Naim Al-Asbahani, Ibn Hajar Al-Mizzi, Ibn Khaldun, Al-Tilmisani, As-Safadi, Ibn Khalikan, As-Suhaili, As-Salihi, As-Sayuti, Ibn Al-Athir. Ini adalah tokoh-tokoh sejarah yang Asy'ariyah. Ahli bahasa Arab yang Asy'ariyah, Al-Jirjani, Al-Ghazwaini, Ibn Al-Ambari, As-Sayuti, Ibn Malik, Ibn Aqil, Ibn Manzur. Jadi mereka ni ambil ilmu bahasa Arab daripada ulama-ulama Asy'ariyah. Al-Jirjani, Al-Hamawi, Ibn Faris, Al-Kafawi, Ibn Ajum, Al-Hattab, Al-Ahdal, Ibn Al-Asir, Al-Fairus Abadi, Al-Zabidi, Ibn Al-Hajib, Al-Azhari, Abu Hayyan. Pemimpin-pemimpin, maknanya tokoh-tokoh sultan-sultan yang adil, yang Asy'ariyah, antaranya Nuruddin Asy-Syahid Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Muzaffar Qutus, Al-Zahir Baibars, semua sultan-sultan Ayyubiyin, semua sultan-sultan Mamalik, Sultan Muhammad Al-Fatih dan semua sultan-sultan Khilafah Utsmaniyah adalah Asy'ariyah. Baik. Masih banyak yang tertinggal tu, tapi maknanya kita kalau dah boleh berfikir, tak akan kita semudah itu terpengaruh dengan dakwah golongan Wahabi mengatakan Asy'ariyah ni golongan sesat. Padahal inilah mazhab yang dipegang oleh majoriti para ulama Islam. Baik. Majoriti fuqaha mazhab yang empat mengikut mazhab Imam Asy'ari. Disebutkan dalam kitab Mu'idun Ni'am wa Mub'idun Niqam, karangan Al-Imam Qadil Qudah, iaitu Imam Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki rahimahullah taala. Beliau menerangkan bagaimana majoriti para ulama dari segi akidah mereka adalah Asy'ariyah. Wa haula'il Hanafiyyatu wasyafi'iyyatu wal Malikiyyatu wa fudala'ul Hanabilati walillahil hamdu fil aqaidi yadun wahidatun. Dan semua ulama-ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan ulama-ulama yang terkemuka di kalangan mazhab Hambali. Itu dah menunjukkan Hambali sebenarnya pecah, ya. Dan segala puji bagi Allah, dalam perkara akidah mereka ibarat tangan yang satu. Dari segi fiqh mereka ada beza-beza. Mazhab Maliki macam ni fatwa dia, mazhab Syafi'i lain pula fatwa dia. Tapi dalam akidah tidak. Dalam akidah semua empat mazhab ini berakidah dengan akidah yang satu, dengan mengambil kira bahawa di kalangan Hanabilah ada yang mengikut kepada musyabbihah. Sampai sekarang lah. Kulluhum ala ra'i ahli sunnati wal jamaah. Semua ulama-ulama empat mazhab ini mereka berada di atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yadinuna Allah Ta'ala bi tariqi Syekhis Sunnah Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Mereka itu beragama dengan agama Allah, mengikut jalan tok guru sunnah. Jadi sekarang ni banyak orang nak pakai label sunnah, ustaz sunnah, perkampungan sunnah, ya, rawatan sunnah, semualah nak guna nama sunnah. Tapi yang betul-betul dalam bab akidah ni yang digelar sebagai tok guru sunnah adalah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Baik, bagaimana pula pendirian ulama Al-Azhar? Bagaimana pula pendirian Universiti Al-Azhar? Mesir, ya? Soalan, apakah pendirian Universiti Al-Azhar Mesir sebagai pusat pendidikan ilmu Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Islam tentang akidah Asy'ariyah ni? Al-Azhar punya stand macam mana? Jawapan, jumhur ulama Al-Azhar, maknanya di kalangan ulama Al-Azhar tu ada juga minoriti yang mungkin berbeza. Sebut jumhur tu makna majoriti. Bila sebut majoriti makna ada minoriti. Jadi majoriti ulama Al-Azhar dan pendirian rasmi Al-Azhar adalah berpegang kepada Al-Asy'ariyah dalam bidang akidah. Jadi akidah Al-Azhar itu sendiri adalah Asy'ariyah. Oleh sebab itulah Universiti Al-Azhar telah menetapkan hanya kitab-kitab yang mengikut ajaran Asy'ariyah yang boleh dijadikan sukatan pelajaran ilmu tauhid di universiti ini. Di tempat kita mungkin ada yang kita cuai, yang bukan Asy'ariyah, yang ada elemen Mu'tazilah barangkali terlepas, yang ada elemen Musyabbihah pun masuk. Tapi Universiti Al-Azhar dia tak benarkan.
Kalau dalam akidah bab tauhid mesti yang kitab Asy'ariyah saja. Fatwa rasmi Darul Ifta Al-Misriyah bernombor 4307 bertarikh 16 bulan Disember 2005 jelas mempertahankan akidah Al-Asy'ariyah. Saya baca ya fatwa tersebut. Wa aqidatul Azhar Asy-Syarifiyah al-aqidatul Asy'ariyah. Akidah Universiti Al-Azhar Asy-Syarif adalah akidah Al-Asy'ariyah. Wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Kod orang keliru lah. Kenapa pula akidah Asy'ariyah? Maka diterangkan itulah dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Wasadatul Asy'ariyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum hum jumhurul ulama minal ummah. Dan tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah, moga-moga Allah redha kepada mereka dan meredhakan mereka. Mereka lah merupakan majoriti para ulama di kalangan umat Islam. Sebagaimana yang saya dah baca satu persatu tadi secara kebanyakan, bukan kesemua. Wa humul ladzina saddu syubhati amamal malahidati wa ghairihim. Dan ulama-ulama Asy'ariyah lah yang ke depan menolak keraguan yang dibawa oleh golongan malahidah, golongan etis, golongan yang tak ada Tuhan. Bila mereka nak memperkatak-katikkan akidah Islam yang bangkit mempertahankan bahawa Allah itu wujud, bahawa Allah itu tak sama seperti makhluk dan sebagainya, adalah Asy'ariyah. Musyabbihah tak boleh berdepan dengan golongan mulhid sebab mereka mengenepikan akal. Nak berdepan dengan golongan kafir, kita tak boleh tolak akal. Quran pun tidak tolak akal. Hadis juga tidak tolak akal. Tiba-tiba kita nak ketepikan akal, itu bukan kaedah Quran dan Sunnah. Wa humul ladzina iltazamu bi kitabillahi wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibrat tarikh. Dan ulama Asy'ariyah lah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sepanjang sejarah. Yang golongan Wahabi sekarang ni slogan berpegang teguh Quran Sunnah. Bila kita cek fatwa mereka, tak ada dalil Quran Sunnah pun. Hanya akal-akalan saja. Ya, bab mengharamkan tawasul, kita tanya mana dalil, tak ada. Mensyirikkan istighasah, mana dalil, tak ada. Dah tak ada dalil. Mana ulama salaf yang berpendirian macam kamu, pun tak ada. Itu mengaku akidah salaf. Ya. Jadi hati-hati ya dengan tipu daya macam ini. Kita tak mahu berpegang teguh dengan Sunnah itu hanya slogan kosong. Ya. Kita nak berpegang teguh dengan Sunnah itu adalah sesuatu yang diamalkan. Bila ini fatwanya, ini dalilnya. Ini hukumnya, ini dalilnya. Wa man kaffarahum au fassaqahum yukhsha alaihi fi dinihi. Siapa yang tergamak mengkafirkan Asy'ariyah atau mengatakan Asy'ariyah ni fasik, orang sesat, maka dibimbangi agamanya. Silap-silap dia yang patah balik. Dia kata Asy'ariyah kafir. Kata satu orang kafir pun risiko. Nabi SAW dah bagi amaran. Siapa yang kata pada satu orang Islam ya kafir, maka dah jatuh salah seorang. Kalau yang dituduh tu memang kafir, ya. Kalau yang dituduh tu bukan kafir, maka tuduhan kafir berpatah balik kepada orang yang menuduh. Bayangkan, dia tuduh ribuan ulama-ulama yang menjadi ikutan umat Islam kata dia kafir. Ini orang memang berani mati. Itu kita kata tadi ya. Kambing gila di tanduk bukit tu macam mana? Dah gila. Tanbih. Meletakkan Asy'ariyah. Tanbih ni mana sebagai satu amaran ya. Ambil perhatianlah. Meletakkan Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam firqah dhallah. Firqah dhallah maknanya golongan yang sesat. Ataupun firqatu ghairun najiyah, kumpulan yang tak selamat, adalah suatu fitnah yang besar kepada para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah dan kepada Islam secara keseluruhannya. Jadi seolah-olah selama ni ilmu-ilmu yang kita dapat daripada orang sesat lah. Kalau macam tu, ilmu hadis yang kamu dapat pun dapat daripada orang sesat. Ya. Kalau ada peluang kita baca komen mereka tentang Imam Nawawi ya, rahimahullah taala. Renungan. Nanti kita akan lihat bagaimana Syekh Ibn Taymiyah sendiri yang menjadi idola mereka mengakui peranan besar yang dimainkan oleh ulama Asy'ariyah. Demikian juga ada pengakuan daripada ulama Arab Saudi sendiri
bahawa Asy'ariyah ini adalah pegangan majoriti para alim ulama dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Terima kasih.